Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina. Fahtafat minhu buduruh. Mithla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya urusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati, diberkati, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi di awal surah Al-Isra pada malam ini ayat 2. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul Azim. Ayat 2. Dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Ayat 603. Yakni sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberi sebesar-besar kemuliaan dengan dibawa Isra' Mi'raj dari Baitul Haram ke Makkah dan Masjidil Aqsa, dari sana dibawa Mi'raj ke langit serta mukjizat serta bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah diberikan kitab Al-Quran yang menjadikan petunjuk ke jalan yang adil dan betul untuk seluruh umat manusia. Maka demikian pula halnya
Nabi Musa alaihi salam telah pergi ke Gunung Tursina dan telah bermunajat dengan Allah Ta'ala sehingga digelarkan kalimullah serta diberikan kepadanya kitab Taurat dan menjadi hidayah petunjuk kepada kaumnya Bani Israel. Serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Ayat 3. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salam dalam bahteranya, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. 04. Seruan ini ditujukan kepada Bani Israel supaya mereka mengenangkan nikmat Allah Azza wa Jal yang telah menyelamatkan datuk nenek mereka semasa taufan dahulu di dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh alaihi salam, yakni patuhilah perintah-perintah Allah yang telah melimpahkan nikmat itu dan contohilah Nabi Nuh alaihi salam yang sentiasa taat dan bersyukur. Sebab itulah ia bersama pengikut-pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya taufan yang mengerikan itu. Ayat 4. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi Palestin 2 kali. Kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong, angkuh dengan melampau-lampau. 605. Yakni telah termaktub di dalam kitab Taurat bahawa kaum Yahudi akan mendurhaka 2 kali di bumi Palestin dengan melakukan maksiat dan keganasan serta membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Dan mereka pula akan berlaku sombong, angkuh, menentang perintah-perintah Allah serta berlaku zalim kepada umat manusia dengan cara yang kejam dan melampau-lampau. Ayat 5. Maka apabila sampai masa dan janjinya membalas, dan apabila sampai masa janji membalas kedurhakaan kamu, kali yang pertama dari 2 kedurhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangan. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tepat berlaku. Pada kali yang pertama, kaum Yahudi Palestin disebabkan kezalimannya dan pencerobohannya telah diserang oleh Raja Babylon yang tenteranya yang ganas lalu membunuh mereka, membinasakan rumah ibadat mereka, membakar kitab Taurat dan menawan 70,000 dari kaum Yahudi serta membawanya ke negeri Babylon. Itulah sedikit apa ayat kita baca pada malam ini dalam awal surah Al-Isra. Alhamdulillah minggu lepas kita sudah baca ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan subhan. Maha suci Allah telah menjalankan seorang hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seterusnya bawa daripada Masjidil Aqsa terus naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh sehingga sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu mata dengan Dia. Di mana Masjid Aqsa sendiri, di kawasan Masjid Aqsa itu, kawasan Aqsa allazi barakna haulah. Kawasan itu diberkati. Kata ulama, barakah di situ membawa maksud tanah yang subur, terdapat berbagai-bagai buah-buahan. Tujuannya Allah Ta'ala bawa Nabi buat jalan tu. Kalau kita ni tak buat lawatan. Kita pergi melawat di Putrajaya. Kalau ni kita pergi melawat di Kuala Terengganu. Kita nak tengok draw beach apa? Draw apa? Nak sebut budak kecil bridge, draw bridge. Buat lawatan. Jadi kita lawatan atas muka bumi ni je. Tetapi Nabi Muhammad terlalu special. Allah Ta'ala melawat atas langit.
Wak naik langit pertama sampai langit ketujuh, melihat segala keindahan. Bukan itu saja, tetapi Allah Ta'ala pamerkan kepada Nabi Muhammad gapo akan berlaku masa akan datang, dan gapo hak Nabi buat, dan gapo hak Nabi Allah Ta'ala suruh royak kepada umat dia ni, sama ada kebaikan, tengok gapo dia ganjaran, kalau keburukan, tengok gapo dia balasan yang ada di akhirat. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan dia itu maha mendengar dan maha melihat. Ayat 2 malam ni merupakan sambungan daripada tu. Cuma kita nampak macam agak orang panggil agak jauh sikit. Hak alih atas ayat pertama Tuhan royak mengenai Nabi Muhammad. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad antara lainnya, selain nak tengok benda-benda keindahan alam, nak tengok kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga untuk menghilangkan rasa sedih, rasa pilu tentang beberapa perkara sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Antaranya kematian, kewafatan isterinya yang tersayang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan antara lain juga sekatan ekonomi yang dibuat oleh orang kafir masa itu terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy dia. Mari-mari ayat yang kedua sebut Nabi Musa alaihissalam. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nabi Musa ni aku beri ke dia satu kitab. Nama dia kitab Taurat. Tujuannya hudan li bani Israil, menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Nak sebut kepada kita standard status kitab Taurat dengan kitab Quran ni, nak ayat dia tu fungsi dianya untuk memberi petunjuk. Nak tunjuk jalan molek, nak tunjuk jalan lagu mana nak pergi ke syurga Allah Ta'ala. Nak tunjuk lagu mana cara untuk nak kita rintih dan kita boleh pergi sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, dia bagi Quran. Bagi Quran ni bukan untuk baca je. Kalau baca apa buku cerita, tak ada apa baca sekali tak silap lah. Quran bukan lagu tu. Quran ni satu kitab untuk kita baca, untuk kita perhati, untuk kita nak suruh tubuh badan kita, nak suruh aktiviti kita learning tu jadi comel, dia boleh pergi sampai kubur, sampai ke akhirat. Itu maksudnya. Sebab itulah Quran ni bukan sekat baca saja. Ni kita baca pun lemah dah. Nak baca berapa belas hari, berapa belas hari. Ulama-ulama dulu dia boleh baca, ada habis bulan sekali, ada habis bulan 2 kali, ada habis bulan 4 kali. Ada juga habis malam sekali pun ada ulama-ulama dulu. Sebab tu kehebatan dia terselah sangat. Kita learn ni kalau boleh habis tahun sekali itu hujung dah. Tapi macam ni takut habis awal-awal tak tahulah. Ada orang boleh habis bulan sekali. Tu baru di sudut bacaan. Belum lagi kita nak gali, nak tengok gapo hak Tuhan royak dan gapo hak kita kena ikut dulu ni. Sebab Quran ni merupakan petunjuk. Petunjuk ni maksudnya guide kita untuk nak pergi ke mana. Kita nak makan, lagu mana Quran royak. Kita nak minum, lagu mana Tuhan royak. Kita nak sembahyang, lagu mana. Kita nak bernegara, lagu mana Tuhan royak belakang. Cuma kita tak belajar. Bukan salah Tuhan, salah kita. Jadi standard Quran dengan Taurat ni serupa di segi menjadi petunjuk. Ni nak sebut orang Bani Israel ni tak dengar kata. Dia ni keturunan molek-molek. Israel ni maknanya Nabi Yaqub. Bani Israel ni mana Bani Yaqub. Anak beranak, anak cucu cici, ciak-ciak Nabi Yaqub alaihi salam. Sepatutnya mereka ni anak Nabi Yaqub, dia kena ikut. Mari Nabi Musa kena ikut. Mari Nabi Isa dia kena ikut. Mari Nabi Muhammad lagi kena ikut. Sebab semua tu bawaan dia nya maknanya hak akan royak oleh Nabi Rasul ni tauhid belaka. Semua mengesahkan Allah Ta'ala. Start dari Nabi Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Saleh, siapa Musa, siapa Isa, siapa Muhammad, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak lain daripada itu. Tapi alih-alih mari Yahudi dia kata Uzair anak Tuhan. Karut tu. Mari Nasrani dia kata Al-Masih anak Tuhan. Mari Nabi Muhammad, Nabi kata dok belaka tu, karut belaka. Sepatutnya mereka ni dia kena yakin dengan nabi-nabi dia.
Walaupun dia tak setuju Nabi Muhammad SAW, dia kena yakin Nabi Isa itu betul. Dia kena yakin Nabi Musa itu betul. Dia kena yakin Nabi Yaqub itu betul. Sebab semua orang ni mari, semua Nabi, semua Rasul ni, dia ajak kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Dari segi tauhid serupa. Jak ke dulu, siapa kala ni, siapa akan datang, dia tidak ada murunah tauhid. Hak ada murunah, hak ada perbezaannya, syariat. Murunah mana beri. Bahasa kata-kata beri. Kalau kita tu beri. Dia boleh berubah. Supaya kita tengok di segi zakat sudahlah. Dulu zakat kita pakai berah. Tolak kita tolak mari. Lama-lama pakai piti. Lama-lama mula kena pergi bayar masuk email. Lama-lama boleh bayar di supermarket. Ada kaunter. Lama-lama boleh pakai kad. Ambil kad kredit. Boleh. Itu murunah. Itu pergerakan. Dalam fiqh, dalam syariah, tauhid tak boleh. Dulu tu hasa lah ni berkali dua kali. Dua tu hasa, tu hal lain pula. Tak boleh gitu. Jadi semua Nabi, contohnya Nabi Ibrahim, apabila dia siapkan apa? Dia sebut kan, dua anak tu, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina. Sebut, ya Allah, kami berdua ni berserah kepada kamu. Nak royaknya Islam. Cuma nama dulu, nama Hanif lah, nama apa tak kira. Asalkan benda ni menggambar kepada kita tauhid. Itu ayat petunjuk. Jadi Nabi Musa alaihi salam, lepas pada cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj satu mukjizat yang terlalu luar biasa. Kalau Nabi royak kata dia mimpi naik langit, orang tak boleh nak percaya. Sebab masa tu tak ada lagi cerita-cerita. Kalau lah ni kita boleh percaya sebab orang panggil ada cerita fantasi ke apa tu, ada cerita kartun, cerita apa yang orang cuba lah apa, kita boleh, kalau boleh termimpi-mimpi boleh kata gitu. Tapi zaman Nabi, kalau Nabi kata kita mimpi naik langit, orang tak mimpi apa. Jadi apabila tak kata mimpi, hak sahur masa tu sihir. Sihir dah ni. Sebab tu Nabi dituduh sihir. Dia sudah tak betul, macam-macam dituduh oleh orang-orang yang semasa tu. Nabi Musa alaihi salam. Dia sebut si Nabi Musa. Sekala kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dikapuh, disertakan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kerana dia punya dugaan yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim tu, nak banding, nak compare dengan ditanggung oleh Nabi Muhammad tu agak dekat-dekat. Nabi Musa pula kehebatan dia di segi mukjizat. Antara mufassirin kata, antara Nabi yang paling banyak terima mukjizat, Nabi Musa, sampai sebelah. Tapi hak sahur tukak jadi ular tu lah. Tukak dia jadi ular, tukak tu juga boleh belah laut, tukak tu juga boleh katak batu. Tukak kita pun boleh katak batu, je patah tukak lah. Ada lah. Tukak Nabi Musa ni, letak di tempat tukar sihir yang jadi ular besar yang ngak belakang ular lain. Masa duduk depan laut, dia katak laut sebelah dua belah laut. Gi pula di sana tu, Bukit Tursina, dia katak atas batu jadi dua belah mata air. Fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah. Itu mukjizat kita tahu. Banyak lagi mukjizat lain. Jadi nak sebut di sini Nabi Muhammad ke Nabi siapa mana Nabi ke Nabi Musa, alla tattakhidhu min duni wakila. Nak royaknya jangan cari tuk wakil lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari wakil. Wakil ni bahasa Arab. Bahasa Arab ni makna wakil-wakil ni hak kita panggil tuk wakil dan itulah. Janganlah kamu jadikan selain padaku ni ialah menyerahkan urusan kamu kepadanya. Kita latih tu wakil lah ni tu, kita nak serah urusan ke dia lah. Dalam bab ni dia mana, dalam bab ni dia mana. Kita ni rakyat ni duduk lagu ni je lah. Serah ke tu wakil. Jadi Tuhan kata untuk tu wakil besarnya, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua segala-gala tu, semua approve dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihi salam, dia Tuhan suruh royak ke anak buah dia Bani Israel ni supaya tak usah cari wakil lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada surah, kalau ada ayat lain,
cerita mengenai kaum Ad, cerita mengenai kaum Samud. Allah Ta'ala kata, Allah ta'budu selain daripada Allah. Jangan kamu sembah, jangan kamu abdi diri selain daripada Allah. Supalah mafhum dia lagu tu. Kita tengok ayat seterusnya. Zurriyatan man hamalna, wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh di dalam bahtera, sungguhnya Allah seorang hamba yang bersyukur. Lepas ayat cerita Nabi Muhammad mukjizat naik ke langit. Ayat cerita Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada dia. Ayat pula cerita Nabi Nuh alaihi salam, 3 nabi sekaligus hari di awal surah. Nak ayat gapo Nabi Nuh? Zaman Nabi Nuh ni, orang kafir berlaku. Kecuali beberapa orang, hok naik kapal Nabi Nuh. Ada mufassir ni kata 88 orang. Tak kira lah, average 80 orang, 100 orang begitulah. Seramai orang ada masa tu. Sedunia. Orang, sedunia lah masa tu. Tak kira, secepat dia. Hok berimeh 88 orang. Kita nak mikir. Akal kita tak boleh fikir. Lagu mana 88 orang? Tapi itulah orang yang mendapat hidayah Allah. Daripada 88 orang ni lah. Turun pada kapal tu. Biyok, bini, beranak, biyok. Jadi kafir lana pula. Hatulah turun daripada itulah. Jadi mari. Sapa ke Nabi Isa, sapa ke Nabi Musa, sapa ke Nabi Isa alaihi salam, sapa ke Nabi Muhammad, sapa ke kita dan ni. Adalah keturunan daripada atas kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sini seolah-olah Tuhan minta dengan kita. Sepatutnya puak-puak Bani Israel dia ingat. Ingat ke apa? Ingat kisah tok nenek dia mula, kisah dia beriman kepada Allah, kisah dia beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, maka dia naik kapal, dia jadi selamat. Maka jadi orang. Kalau tidak mati habis. Sebab ketika tu Nabi Nuh alaihi salam minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mati belaka orang kafir. Duduk buat berat ke bumi je. Maka Allah Ta'ala terima makbul doa Nabi Nuh alaihi salam. Apabila terima makbul dia, tiba-tiba tengok bini dia tak boleh naik kapal. Tengok anak dia tak boleh naik kapal. Akhir sekali royak ke Tuhan, ya Allah, apa aku tak boleh naik? Tuhan kata, bukan anakmu tu. Innahu min amalin ghairi salih. Dia tak apa jauh mana. Tak jauh mana, bukan anakmu. Kira-kira tu Nabi Nuh nak teruk lagi. Tidak anak dia apa? Anak dia. Tuhan kata, mu tak tahu, aku tahu. Maka Nabi Nuh terus minta taubat dengan Allah Ta'ala. Minta maaf dengan Tuhan selalu. Dia tak tahu. Mula dia tidak akan minta dah. Kenapa dia tak tahu? Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Jadi sepatutnya Bani Israel ini bersyukur. Mengenalkan. Patut Bani Israel ini ingat balik. Lagu mana Allah Ta'ala selamat. Tok nenek dia dulu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Dan wujud ayat tu kana abdan syakura. Nabi Nuh ni seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Nuh ni umur berapa? Bukan starter. Bukan umur 60 apa. Bukan umur 70. Bukan umur 100. Bukan umur 500. Nabi Nuh wafat umur kurang 50. 1000. Itu bahasa kita. Kurang 50, 1000. 950 tahun. Orang yang boleh dakwah. Hak mari ikut dia. Gapo dia royak. Tak siapa 100 orang. Allah. Sedih sengotilah. Kita lah ni ramah. Alhamdulillah ramah dapat hidayah. Umat Nabi Muhammad ni memang terlalu ramah lah. Jadi Tuhan sebut wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Oleh kerana pokok Bani Israel ni. Bani Israel ni kalau kita keturunan dia asalnya daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub pula dia ada isteri 3. Isteri pertama ada 5 anak, isteri kedua ada 5 anak, kemudian isteri ketiga ada seorang anak namanya Nabi Yusuf. Lepas tu Nabi Yusuf ni tidak diperhati oleh adik-beradik dia, nak marah ke ayah nampak saya khusus saja ni, kita besar-besar ada saya mana, kata pok dia. Akhir sekali dia tipu ayah dia bawa Yusuf buat pergi tempat mana, buat pergi tempat expo. Dia nak tahu dah, bukan nak pergi main. Bukan nak pergi naik kuda musim, lagu musim dah. Dia nak pergi tahu dah. Gigi tahu ngati buh lagu buruk. Karuk ngati dia. Buh lagu buruk. Maka ayah dia berteriak, boleh seorang lagi. Nama Bunyamin. 3. Daripada dia ni lah. Ada mengatakan asal-usul Yahudi ni daripada adik-beradik Yusuf
Nabi Yusuf hak nama Yahuda. Maka daripada itulah timbul Bani Israel apa semua. Suk. Dan Nabi-Nabi Allah Ta'ala lantik daripada kalangan anak beranak Nabi Yaqub. Anak orang panggil Bani Israel itu. Siapa kau? Nabi Isa alaihi salam. Oleh kerana Tuhan tengok. Puak-puak ni Nabi Musa mari. Tak dengar kata. Nabi Isa mari. Bekas kat dengar kata. Yang nak hamba nak kejar. Nabi Yahya mati kena bunuh. Nabi Zakaria mati kena bunuh. Siapa bunuh? Ni pokok Bani Israel. Padahal anak dia, keturunan dia. Tapi dia tak cara. Dia jenis gasing. Orang panggil jenis gedebel. Bunuh macam tak kena, bunuh lalu. Akhir sekali Allah Ta'ala tengok. Dia ni tak sebagai agama aku ni. Maka Tuhan beri kepada kelompok yang lain. Iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keturunannya. Kalau kita ben dia. Akan sampai kepada Nabi Ismail AS. Akan sampai bin Ismail bin Ibrahim AS. Baik Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat 4 Tuhan kata wa qadaina bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Tuhan tulis dah dalam kitab dia. Dalam kitab apa tu? Kitab Taurat. Sebut bahasanya puak-puak Bani Israel ni satu masa nanti dia akan tak dengar kata. Dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kezaliman dia. Kezaliman yang besarnya. Dia kata itulah. Yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau jumpa ayat Al-Quran sebut zalim tu, zalim yang paling besar iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hak orang zalim kepada orang, hak orang zalim ke binatang, zalim ke muka lain tu, itu zalim yang tahap-tahap rendah. Tahap tinggi sekali orang ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata zalim? Sebab orang ni ke mana-mana dia pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kadang-kadang tak ada akhirat, atas dunia pun kena dah. Tengok bapak Nabi Nuh mati selai banjir belakang. Tengok tempat Puteri Balqis selai banjir belakang juga. Mari kaum Ad, lagu mana Allah Ta'ala mari angin betul-beliau 7 malam 8 hari. Mari kaum Samud, Allah Ta'ala mari pelakar, mari ke bumi dunia mati fi darihim jasimin, mati tepi sanggup rumah dia. Tidak kata mati ke lain dah. Fi darihim jasimin, tak lagi mana-mana. Inilah kada bala mari daripada Allah Subhanahu wa taala dan tak lagi mana kita. Sebab itulah masalah ni PKP ni, COVID-19 ni pun kita kena beringat juga. Maksudnya beringat, cuba kita ingat cerita-cerita. Aku ingat saya berkata fi darihim jasimin, di negeri mereka, di kampung mereka tu bergelimpangan mati. Pak kita lah ni muja hidup di rumah masing-masing hidup. Tidak mati. Jadi kita ni tujuan kita baca kitab ni. Kita baca ayat-ayat Quran. Tu hari ayat belakang dah. Ni kita duduk rumah duduk suka hilang lagi. Duduk puasa. Beres duduk rumah duduk saja ke apa. Tak kerja apa boleh piti ke apa. Jangan sebab main. Kena baca ayat-ayat. Baca lagu mana cerita. Kaum lagu mana kita kaum Samud. Dua-dua cerita ni. Tuhan sebut ujung ayat tu. Fi darihim jasimin. Jasad-jasad mereka bergelimpangan kan. Di kampung mereka. Tak ada lagi lain. Itu kena banyak beringat. Jadi Allah Ta'ala royak dah dalam kitab dia. Mereka ni akan di azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala marrataini. Nanti depan itu ada kitab tu. Tuan kita ada sebut. Apa dia azab dia depan 2 kali. Pertamanya dia azab bila? Kita tengok. Fa iza jaa wa'du ula ba'san 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar. Maka bila sampai masa janji membalas kederhakaan mereka dengan kamu, kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganah. Serangannya lalu mereka menjelajah di segala ceruk. Ni sebut orang pokok-pokok Bani Israel ni 2 kali dia kena hambat ke orang. Dia ni dia beda. Dia ni hebat dah. Kena kau itu, kena kau ini. Bunuh Nabi itu, bunuh Nabi ni dah. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia, dia atas orang lain. Kalau kita tengok di nota kaki ni, pokok-pokok Bani Israel ni, apa tu? Pokok-pokok Babylon ni mari. Pokok-pokok Babylon mari, serai pokok-pokok dia. Serai dengan begitu ganah, dia boleh tawar puluhan ribu. Ambil waklik ke negara dia. Jadi Yahudi yang dia sedap sangat, dan dia yang dia sedap dia. Dia ni pernah kena ambak 2 kali. Walaupun tidak kerajaan Islam,
dia dihalau oleh Babylon. Sekali dihalau oleh Babylon, kali kedua dihalau oleh Romania. Tapi orang Bani Israel ni, dia habis situ lah. Dia pernah juga dihalau oleh siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi mereka ni berasa kerah paloh macam. Sebab itulah di segi, sebut saja Israel ni, dia Israel tu, tak boleh kita nak kata gapo lah. Kita kena tu nama Israel sendiri, di segi nama, di segi orang tu, kita panggil Zionis lah ni. Maka mereka ni, bila pun, dia tak jadi baik. Tuhan bersebut alan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bila pun dia tidak akan berpuas hati dengan kita. Tak akan berpuas hati sama. Kecuali kita ikut jejak lagu dia. Cuma kita tu nak beza lagu mana. Ini kena belajar ni. Kita kena belajar. Anak-anak kena pergi pengajian, pergi pelajaran. Supaya tidak terjerat dengan benda-benda lagu ni. Kadang-kadang kita banyak kita bahasa, tak apa lagu ni. Go ni tak apa. Go ni bahasa betul. Go tu bahasa betul. Sebenarnya tidak betul. Kita kena banyak beringat. Dan benda-benda ni cerdik. Sengaja Tuhan buat lagu tu. Supaya kita juga cerdik. Maka bila sampai masa dan janjinya, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas. Serangan lalu mereka menjelajahi segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tepat yang berlaku. Memang jadi sungguh. Ini aku senang buat tu. Pada kali yang pertama kaum Yahudi di Palestin disebabkan kezaliman mereka. Tuhan buat lagu tu balas. Balas kezalim dia tu. Dia buat jahat. Tengok pahala learn ni tu lah. Learn ni tu walaupun di Israel learn ni tu bukan ramai orang Israel original. Orang Israel baru je mari. Hak original lebih kurang 5% je. Ustaz baca satu buku hari tu. Masa belajar dulu tu. Masa tahun 90-an tu, dia hanya ada 5% hak original. Setelah kena ambak ke Saudi Ayubi kawan semua tu. Hak lain berlaku mari tu. Jadi, dia ni ganas mati. Tetapi ganas tak ganas dia pun, dia tu atta bala memang sajalah. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayat hak mula-mula kita baca tadi, alla tattakhizu min duni wakila. Kita kena gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah biar lebih daripada kita berharap kepada sama-sama makhluk. Tapi benda ni payahlah. Benda ni benda kita tak nampak. Kita nampak kalau sakit kena jumpa doktor, jumpa pakar. Kalau kereta punah kena jumpa ni. Kita nampak lagu tu. Sebab kita nampak di depan lalu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ni wakilah. Hak paling cepat, hak paling gagah kita bertawakal berserah. Tapi oleh kerana kita orang awam ni macam mana? Kita berserah kepada Allah perlu kepada ikhtiar usaha. Ada pun orang-orang peringkat muqarrabin, orang-orang muttaqin, orang-orang yang hebat, tawakal dia tidak serah kepada Allah. Tawakal dia bukan makan ubat. Tawakal dia bukan start enjin kereta, bukan tawakal lagi tu. Tawakal dia sakit dia tu, dia tak ada hal, tak ada masalah. Kalau kereta mati pun, kita kena buh minyak baru hidup. Dia berbahaya boleh hidup. Tawakal, tahap tawakal dia tinggi. Kita kalau berbahaya kat enjin, tu best tu. Sebab tu kita jangan mudah nak perli, nak ngata kat orang, apa orang ni lagu ni, apa lagu ni, sebenar lagu ni. Jangan. Dia fikir atas martabat masing-masing. Dan benda lagu ni memang susah nak faham. Kecuali orang yang mengalaminya boleh faham. Sebab kita doa buat sedekah lah. Kita kata, kalau sedekah ni, Tuhan tambah rezeki. Lagu mana? Tahu sedekah, tak ada besi. Waktu beg perlu ya, habis tu tambah ke mana? Payah nak faham. Kecuali orang yang ada di tempat tu. Orang yang suka menderma, orang yang tak pergi mana, Allah SWT tambah rezeki yang dia sendiri pun tak suka-suka. Tapi nak sebut ceritanya susah. Penjaraban diserang oleh Raja Babylon. Dan tenteranya yang ganas. Dia ni ganas dah. Tapi mari tentera lain yang paling ganas lagi. Membunuh mereka. Bunuh puak-puak Israel. Membinasakan rumah ibadah. Ni ganas mati ni. Biasa rumah ibadah, sekolah ke apa. Orang tak buat kena. Tapi nak gambarkan jahat juga orang Babylon ni. Dia putus juga tempat-tempat ibadat juga. Nak lawan kejahatan dia. Makna kejahatan setara mana orang hebat pun, Tuhan boleh hantar kejahatan lain mengatasi kejahatan itu lagi.
Membinasakan rumah ibadat mereka. Membakar kitab Tauratnya. Bakar kitab semua. Dan menawan 70,000 dari kaum Yahudi. Serta membawanya ke negeri Babylon. 70,000 ni banyak. Ramai 70,000. Yang bawa bagi kelik. Gak buat kelik tak kira jadi comel. Yang kelik ribu halaguk kau. Jadi hamba kau apa. Itu nak gambarkan. Sehebat-hebat Bani Israel pun. Allah Ta'ala atas yang lebih hebat lagi. Bukan sekali. 2 kali. Nanti ayat Jepun ni. Saya sebut diambil. Ditawar oleh Romania pula. Oleh orang Rom pula. Rom Italia ni tak. Rom. Sebab itulah untuk muhasabah diri kita sendiri. Untuk muhasabah zaman kita lah ni. Jangan kita orang panggil ego di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semua sudut. Jangan kita berasa ego, berasa itu. Sebab Tuhan marah sangat. Yang bahasa Arab dia panggil riak, dia panggil takabur. Semua sifat-sifat yang merosakkan itu tu, orang panggil sifat-sifat yang memunahkan. Kita tu, sifat Tuhan marah belakang tu, kita kena jauhi hindar. Cuma nak jauh daripada sifat ni susah. Nak jauh daripada sifat riak susah. Nak jauh sifat takabur payah. Nak jauh diri daripada sifat ujub payah. Takabur ni jenis kita berayak kawan. Oh, kawan ni gini-gini. Kalau kita boleh tu, dia mari pula kita nak tunjuk kat orang. Oh, kita gini, tengok, suara tengok. Kalau royak pun duk, nunjuk pun duk, dia mari dah datang pula, ujuk pula. Berasa hebat. Oh, orang lain tak mari majlis masa ni, aku mari. Orang lain kat malam-malam sini tak mari, aku mari sama. Berasa, tak kata. Tak kata, tak tunjuk. Tapi mari, ujuk. Hak tu pun tak sedar. Ni nak ayat gambarannya payah. Syaitan ni pandai dia mari pujuk-pujuk. Kerjaan dia nya syaitan ni supaya jadi ego, supaya jadi sombong, supaya jadi takabur pada dia juga. Dan syaitan diri ni, dia jadi syaitan tu, sifat takabur dia. Aba wastakbara. Bukan tak sujud ke Nabi ada saja. Tetapi istakbara. Dia rasa dia ego, dia rasa dia hebat, dia rasa dia lebih nak bandingkan orang Nabi Adam alaihi salam. Summarna lakumul qarrata alaihim wa amdarnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nak royak kalau kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara baiki hubungannya taubat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Cara nak baiki hubungan kita dengan Allah, kita melakukan ibadat-ibadat khususnya. Maka Tuhan janji akan kembali balik kepada kita ke kehebatan, keagungan Islam sebenarnya. Jadi kalau masuk untuk kita learn itu, sebab itulah masa PKP besar berat-berat itu, kita diminta pandai kurang pun, kita kena baca zikir munajat. Di masjid-masjid mungkin diminta 4 orang, 3 orang tu berzikir munajat guna dengan speaker. Walaupun orang lain nak mari tak boleh, kita guna speaker, mudah-mudahan pakat dengar atau mudah-mudahan pakat zikir rumah belakang. Dan masa tu memang orang dapat ambil peluang, masa tu dah dia boleh ngapa, masa tu dah berzikir, dia tak mana tak boleh. Bangun pagi makan tidur, lepas tidur bangun makan, lepas tu tidur, lepas tu makan tidur. Duduk lagu tu ya. Sakit orang ke tidur kan. Bukan sakit orang ke kerja dak. Tapi orang yang pandai ambil peluang, dia ngapa doa tika itulah, dia ngapa Quran tika itulah, dia belajar Quran gitu tika itulah. Jika ada anak-anak pandai, dia ngajar Quran. Sebab apa? Tengok ayat ini sebut, kalau kita radana, kita kembali semula ke jalan yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah kepada kita. Tuhan sebut dulu lagi wa amdanna bi amwalin. Sebab kita di segi mula-mula wasana harta banyak. Lepas tu nak anak ramai. Tuhan janji tak apa semua tu akan bagi. Tapi syaratnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. InsyaAllah kita sambung kata pula tu. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kembali kepada kamu sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله